Hello everyone, it's Jack Lockley. Okay, so hello, Assalamualaikum. It's Film Vincent over here. Welcome back to Film Vincent YouTube channel. So dalam video kali ni aku akan sembang sedikit saja untuk kita wrap upkan all of this Moon Knight thing. Dan Moon Knight telah habis episod dia tadi, iaitu episod yang ke-6. Dan itu sahaja series untuk Moon Knight kali ini. Aku tak tahu if Moon Knight akan muncul lagi in the future dalam filem apa dan sebagainya. Kita tak tahu lagi pasal benda tu kan. But for sure memang dia akan muncul lagi lah. Sebab kita tengok the credit scene itself, Khonshu masih ada kaitan dengan Mark Spector, Steven Grant, dan juga ada satu lagi persona yang baru, iaitu Steven Grant pula, iaitu Jack Lockley. Jack Lockley ni sebenarnya sama, dia accurate dengan komik, bukan karakter yang baru, cuma yang baru diperkenalkan di dalam series ni pada episod yang ke-6. So it is such a relief, to be honest. Ini sangat melegakan apabila aku tengok Jack Lockley finally muncul dalam episod yang ke-6. Ni aku quite ragu-ragu adakah mereka akan memilih Jack Lockley untuk dimasukkan ke dalam series ni, sebab series ni terlalu jam-packed dengan banyak persoalan yang perlu dirungkaikan, termasuk dengan penyakit DID yang Mark Spector ada. Betul, macam mana dia nak handle dia penyakit itself, macam mana dia nak handle dengan Khonshu. Banyak isu yang perlu di handle dalam series ni. Dan dengan menambah karakter seperti Jack Lockley dalam series Moon Knight ni akan membuatkan filem ni series ni lebih padat, faham tak? Tapi bila dia meletakkan Jack Lockley pada penghujung series ni, ianya seperti the final spice, the final touch up untuk series Moon Knight ini. Dan aku sangat lega, aku sangat suka apabila dapat tahu ketiga-tiga persona untuk Mark Spector, Steven Grant dan juga Jack Lockley finally exist dalam Moon Knight. So aku tak nak cakap banyak pun, aku cuma nak tutupkanlah cerita Moon Knight ni dengan cara yang elok. Personally, apa yang aku really nak puji is the storyline for this series. Ianya agak kompleks, to be honest. Serious tak, aku rasa dia lagi kompleks daripada Loki. Ianya agak sukar untuk difahamkan sebab kita tak berada dalam keadaan orang yang menghidapi penyakit dissociative identity disorder. Kita tak pernah tahu macam mana dia hadapi, apakah gambaran, apakah visual yang ada dalam kepala dia, macam mana dia handle dengan family dia dan sebagainya. Kita tak tahu benda tu. Dengan adanya cerita ini, ianya membagi kita satu exposure yang baru tentang penyakit dissociative identity disorder. Dan aku sangat kagum the way Oscar Isaac bawa karakter ini. The way dia bawa karakter, terutamanya Mark Spector, juga sebagai Steven Grant. Dan di dalam episod yang ke-6 ni, mereka menunjukkan bahawa Mark Spector dan juga Steven Grant berhubung ataupun mempunyai satu dialog di antara satu sama lain dengan begitu saja. Contohnya seperti Mark Spector tengah bercakap, tiba-tiba disambung pula dengan Steven Grant. Dan di episod 6 ni jugalah, ianya menunjukkan bahawa di mana Mark Spector finally berdamai dengan dia punya persona, iaitu Steven Grant. Cuma aku quite confused sikit, macam is it Mark Spector tak pernah witness ataupun tak pernah sedar that dia pernah cipta satu persona yang lain, iaitu Jack Lockley kan? Kalau dalam komik, dia cipta Jack Lockley ni selepas dia tiba daripada Cairo, dia pergi ke New York kan. Lepas tu dia baru cipta lah that persona kan. Tapi dalam series ni dia macam tak kenal Jack Lockley tu. Dia tak pernah tahu kau bukan kau yang buat tu kan, Steven, macam tu kan. Aku pun tak pasti lagi pasal benda ni, sebab dia series Moon Knight ni dia ada kind of twist and change sebenarnya, tapi tak lari jauh daripada accurate, tak lari jauh daripada komik. So it's hard to explain about this thing, to be honest. Lakonan Oscar Isaac sangat menakjubkan. I think he deserved an Oscar for this. Tapi yalah, aku bukan kerja kat Oscar, aku tak tahu apakah kriteria dia kan. But personally, lakonan Oscar Isaac sangat menyentuh hati aku, as ianya menunjukkan kepada aku that seolah-olah Oscar Isaac itu faham penyakit dissociative identity disorder dan sebagainya. Barisan pelakon-pelakon yang lain lah, seperti Lela, Arthur Harrow, actor voice untuk Khonshu sendiri, Tawaret dan sebagainya. Everything seems very perfect for this series. Tapi aku rasa ada beberapa plot yang tidak berapa okey. Sebab aku rasa di series dia lebih kepada banyak benda baru untuk kita fahamkan, dan ada setengah orang tak faham. Aku pun
banyak kali tengok episod-episod ni untuk fahamkan sesuatu benda kan, pasal God of Egyptian, pasal penyakit ni, pasal perspektif daripada Stephen Grant. Banyak benda, sangat padat. Series ni sangat padat untuk 6 episod saja. Sepatutnya it would be something like 10 episod ke, okay dah kot. Tapi 6 ni pun dah okay, cuma kau kena pick up laju sikit lah. But overall aku need to say goodbye kepada Loki, kerana di series Moon Knight telah menduduki tangga yang teratas lah. Dengan aku bagi rating for this series iaitu sebanyak 9.8/10. I don't think that this series is well perfect, cumanya I think everything is going very smoothly daripada episod 1, episod kedua, episod 3, 4, 5, 6. Cumanya adalah beberapa plot yang agak sukar untuk difahamkan. Tapi aku tak salahkan the production. Aku rasa maybe ianya cara penerimaan kita terhadap series ni macam mana. Sebab ni dia menyentuh core value yang agak berat about mental illness. Dan it's okay kalau kita tak faham at the first place, tapi eventually after kita tengok banyak-banyak kali episod ni, ataupun kita didedahkan dengan penyakit ini di luar sana dan sebagainya, aku rasa soon kita akan faham about this thing. Dan Moon Knight for superhero, yes, aku sangat suka. Mulanya masa aku tengok daripada episod 1 hingga episod yang ketiga lah kan, 3 ke 4, 5, masa tu Moon Knight masih ada kan. Aku rasa macam that this character dia macam, dia hanya boleh baling the moon itself kat orang dan berlawan dan sebagainya. It's such a lame sebenarnya. Aku jujur kat sini, it's such a lame. Dia macam just superhero macam Batman, something like that. But episod yang ke-6 ni, it reveals the power of the Khonshu kepada dia punya avatar kan, iaitu Moon Knight. Dan dia boleh terbang. Aku macam, apa benda kau boleh terbang? Dia macam nonsense sikit lah that Moon Knight boleh terbang. Sebab dalam komik dia ada helikopter tau. Dia macam Batman, dia ada helikopter sendiri, dia ada suit dia dan sebagainya kan. But this time aku tengok dia terbang, aku tak cakap tu mengarut, tapi aku suka dia boleh terbang. Bagus. Kau tak perlukan helikopter dan sebagainya, kau boleh terbang. Sebab Khonshu dimension, dia adalah god of the sky in the night ke apa benda macam tu kan. Wah, Moon Knight boleh terbang lah, siot. Sebenarnya dalam komik dia tak boleh terbang macam tu. Aduh. Lepas tu ni yes, Stephen Grant as Mr. Knight. Finally dia ada satu, aku tak tahu macam mana dia boleh dapat this fighting skills out of sudden. Maybe dia dapat masa dia berlawan dekat atas kapal dengan god of Dewi Tawarik tu kan. Masa tu dia baru belajar skill berlawan ke apa semua. Aku tak tahu semua benda tu. Tapi that is the Mr. Knight yang kita kenal dalam komik. He is such a good fighter kan. But yeah, aku rasa karakter Moon Knight ke Mr. Knight ni is really a good asset for for Marvel Cinematic Universe nanti. And aku tak sabar untuk tengok dia dalam movie in the very soon lah. So I think that's all lah about Moon Knight. Aku nak tahu pendapat korang semua tentang this series Moon Knight. Apa rating korang? Adakah ini adalah series yang terbaik yang MCU telah sajikan ataupun tak? Leave a comment down below. Kita jumpa lagi di video akan datang. Right. So malam ni aku akan tengok Doctor Strange Multiverse of Madness. We'll see lah about that. Aku akan buat no spoiler review about that thing. Okay, so take care, stay safe dan selamat hari raya semua. Assalamualaikum. Bye bye.